Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam tajuk Al-Laqit, di mana pada pelajaran yang lepas kita dah melihat pengertian Al-Laqit, dalil Al-Laqit, hukum Al-Laqit, hukum penyaksian Al-Laqit, contoh-contoh Al-Laqit. Ya, jadi pada hari ini kita sambung pelajaran kita dengan tajuk iaitu sifat-sifat pemungut Al-Laqit. Ya, sifat-sifat pemungut Al-Laqit. Yang pertama, ya, sebelum tu kita ingatkan semula apa dia Al-Laqit. Al-Laqit pada bahasa ialah kanak-kanak yang tercampak ataupun yang terbuang. Sementara dari segi istilah, syarak berarti kanak-kanak dan orang gila yang dicampak iaitu dibuang dan tidak mempunyai orang yang memeliharanya. Begitu juga didapati ia berjalan tanpa ada orang lain bersama-samanya, maka itu termasuklah di dalam Al-Laqit, iaitu kanak-kanak yang terbuang. Ya. Okey. Jadi kita lihat apakah dia sifat-sifat pemungut Al-Laqit. Maknanya orang yang boleh menjadi pemungut Al-Laqit ataupun yang boleh menjaga kanak-kanak ataupun orang gila tadi. Mesti yang pertama adalah orang Islam. Ya, ini terutamanya kalau kanak-kanak tersebut ataupun orang gila tersebut adalah orang Islam. Yang kedua, mukallaf. Apa dia mukallaf? Iaitu orang yang sudah menerima tanggungjawab, menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang Islam sepenuhnya, iaitu tertanggung atas hukum-hukum syarak, ataupun iaitu orang yang sudah cukup umur ataupun sudah balik. Yang ketiga iaitu merdeka. Merdeka di sini maksudnya dia bukan hamba. Ya, bagaimana hamba nak memungut Al-Laqit sedangkan dia sendiri ditanggung oleh tuannya, maka dia tidak bolehlah. Ya, hamba ini tidak boleh menjadi pemungut Al-Laqit. Yang keempat, adil. Ya, jadi orang yang memungut Al-Laqit ini mesti boleh berlaku adil. Sebab mungkin orang yang memungut ni dia adalah ada anak. Ya, jadi dia tidak mahu berlaku perbezaan, ya, perbezaan antara anak-anak yang dipungut dengan anak sendiri, maka dia tak boleh berlaku adil, maka dia tak boleh jadi pemungut. Ya, mesti jadi untuk menjadi pemungut Al-Laqit mesti mempunyai sifat adil. Yang kelima iaitu cerdik. Ya, cerdik dalam membuat keputusan, dalam membuat menyelesaikan masalah dan sebagainya lah. Ya. Okey, jadi itulah dia sifat-sifat pemungut Al-Laqit. Ya, yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga merdeka, yang keempat adil, dan yang kelima cerdik. Okey, apabila kita menyebut tentang pemungut ataupun kanak-kanak yang terbuang kemudian diambil oleh seseorang, maka dia akan melibatkan hakim, ya, iaitu hakim ataupun peguam, ya, bagi memastikan kanak-kanak tersebut terjamin dia punya keselamatan dan sebagainya lah. Ya, jadi di sini kita akan lihat apakah tanggungjawab hakim terhadap pemungut yang bukan ahlinya. Yang bukan ahlinya di sini maksudnya dia tidak boleh berlaku adil, dia bukan orang Islam, dia hamba, kemudian dia lagi masih kanak-kanak, tak cukup umur, dan dia juga orang yang tidak cerdas, ya, ataupun cerdik. Ya, maka tanggungjawab hakim ialah wajib hakim mengambil Laqit yang dipungut oleh kanak-kanak atau orang gila atau orang fasik atau orang yang ditegah pengurusan atau orang kafir jika yang dipungut itu ialah orang Islam.
Ya, maka menjadi tanggungjawab hakim wajib mengambil laki tersebut. Ya, kalaulah orang kanak-kanak itu atau orang gila itu yang mengutip ni ialah kanak-kanak ataupun orang gila ataupun orang fasik. Apa dia fasik ni? Fasik ni maknanya ialah orang yang selalu melakukan dosa besar dan dosa kecil secara berterusan, dan juga di tengah pengurusan ataupun orang kafir. Maka hakim tadi bertanggungjawab mengambil tanggungjawabnya memungut lelaki tersebut. Okey, seterusnya, setelah memungut lelaki tersebut ataupun mengambil lelaki tersebut, apakah tindakan hakim atas pertelagahan pemungut lelaki? Mungkin berlaku pertelagahan antara pemungut dengan orang yang mungkin ada kaitan dengan bayi ataupun kanak-kanak yang tercampak tadi. Ya, jadi tindakan yang pertama, kita lihat, jika dua orang menjumpai secara berebut, hakim boleh memberikan kepada salah seorang mengikut pertimbangan atau memberikan kepada orang lain. Ya, jadi kalau ada perebutan antara dua orang, ya, maka baiklah diserahkan kepada orang lain. Kemudian, jika dipungut oleh dua orang yang sama taraf keahliannya, contohnya kalau dua-dua orang tu cerdik, dua-dua tu orang tu Islam, ya, maka didahulukan yang kaya daripada yang fakir, yang adil daripada yang mastur. Mastur tu iaitu tersembunyi, ya, dan tersembunyi adilnya. Maknanya kalau ada dua orang yang mengut, dia Islam, dia sudah berakal, sudah balik, tapi yang seorang itu kaya, yang seorang lagi fakir, maka hakim tadi bertanggungjawab mendahulukan orang yang kaya ini tadi sebagai pemungut. Kemudian seterusnya, jika telah dipungut oleh salah seorang, maka hakim hendaklah menghalang yang seorang lagi merebutnya. Sebab tu pada hari ini kalau kita dengar, biasanya dalam perbicaraan, ya, ada hakim, maka ada surat persetujuan ataupun dokumen yang menghalang salah satu pihak daripada mengganggu, ya, mengganggu yang pihak lagi sebelah lagi, ya. Okey, jika sifat keduanya sama, hendaklah diadakan undian. Di Malaysia, proses pendaftaran dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, jadi kalau dia mempunyai kekayaan yang sama, ya, maknanya sama-sama Islam, maka dilakukan undian, ya, ataupun pada, ya, mengikut kanak-kanak tersebut lah. Kalau kanak-kanak tu mungkin sudah boleh bercakap, ya, sudah boleh berfikir, ya, kita boleh beri pilihan pada mereka, pada kanak-kanak tersebut, untuk memilih siapa yang dia lebih suka kepada pemungut tersebut, ya. Okey, seterusnya kita lihat hukum memindahkan al-lakit. Ya, hukum memindahkan al-lakit. Okey, murid-murid boleh semak dalam muka surat 33. Ya, dalam kitab murid-murid boleh semak muka surat 33. Okey, kita lihat hukum memindahkan al-lakit. Yang pertama iaitu tidak harus dipindahkan ke pendalaman bagi lakit yang dijumpai oleh orang negeri atau pekan, pada pekan ataupun dusun atau kampung. Contohlah, ya, kanak-kanak tersebut dijumpai di bandar, maka tidak dibenarkan ataupun tidak harus dipindahkan kanak-kanak tersebut ke kawasan pendalaman ataupun kampung. Yang kedua, harus memindahkan lakit daripada tempat dijumpai dengan syarat, iaitu ada perhubungan berita. Maknanya boleh, contohnya kanak-kanak tersebut dijumpai di Johor Bahru, ya, kemudian dia dipindahkan ke Kulai. Dibenarkan ataupun harus kerana
pertama ada perhubungan berita. Ya, macam zaman sekarang, ya, kita mudah untuk berhubung. Kemudian selamat di perjalanan. Pastikan dalam perjalanan itu selamat. Itu syaratnya, ya. Yang ketiga, harus bagi pedagang jika al-lakit ke negerinya mengikut syarat di atas. Ini bagi pedagang pula lah, ya, bagi pedagang. Yang keempat, jika lakit dijumpai di pendalaman yang aman, harus dipindahkan ke kampung atau pekan atau negerinya. Ya. Jadi kalau dia dijumpai di pendalaman, bolehlah dipindahkan ke kampung. Pendalaman ni maksudnya bukan kawasan kampung tau. Pendalaman tu mungkin di kawasan hutan, macam di Sabah Sarawak, ya, di kawasan pendalaman jauh daripada kemudahan. Ya, bolehlah dipindahkan ke kampung, pekan ataupun negeri. Yang kelima, jika dijumpai di tempat yang tidak selamat, wajib dipindahkan ke tempat yang selamat. Ya, ingat, kalau dijumpai di tempat yang tidak selamat, wajib dipindahkan ke tempat yang selamat. Okey, dan yang keenam, jika dijumpai di kawasan pendalaman oleh orang pendalaman, maka tetaplah dijaga olehnya. Ya, contohnya kalau dia memang di kawasan pendalaman dijumpai, maka tetaplah dia kekal di situ. Ya. Jadi ustazah rasa untuk hari ini cukuplah setakat ni dahulu. InsyaAllah minggu hadapan kita bertemu lagi. Ya, kita sambung lagi dalam tajuk yang lain. Jadi ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.